Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-105. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala aqbaltu rakiban ala himarin atani wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi Mina ila ghairi jidarin famarartu baina yaday ba'd as-saf baina yaday ba'd as-saf fanazaltu wa arsaltu al-atana tarta'u wa dakhaltu fi as-saf falam yunkir dhalika alayya ahad. Daripada Abdullah bin Abbas. Masa ni Abdullah bin Abbas kecil lagi lah. Dia masa ni kecil lagi, budak lagi masa ni. Kalau dia berkata, aqbaltu rakiban. Aku datang dengan menaiki ala himarin atani, seekor keldai betina. Wa ana yauma idin, aku ketika itu qad nahaztul ihtilam. Mana aku masa tu umurnya aku hampir kepada waktu mimpi basah, iaitu akil baligh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ketika itu, pada keadaan itu, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas, sedang solat dengan orang ramai. Di Mina, di kawasan Mina. Mina di Mekah lah. Ila ghairi jidarin, menghadap ke arah bukan dinding. Ke arah bukan dinding, mana tidak ada sutrah di depan dinding lah. Tidak sutrah dia berbentuk dinding ke depan. Famarartu, lalu aku pun lalulah di depan. Aku melintasi baina yadai, di depan ba'dis saf, sebahagian saf. Aku lalu di depan sebahagian saf, yakni di belakanglah, saf-saf belakang. Sama ada saf yang pertama, kedua, ketiga dan sebagainya lah. Lalu lintas sampai pada tempat dia, fanazal tu, aku pun turun. Turun daripada keldai lah. Mana dia lalu depan saf orang, dan sedang orang tengah solat tu, dia lalu depan dengan keldai. Tengah orang solat, dia depan muka orang lah. Lalu naiknya keldai, nyok, sampailah ke kawasan tempat perhentian dia. Fanazal tu, lalu aku pun turun. Wa arsaltul atana tarta'u. Kemudian aku pun lepaslah keldai itu, meragut rumput. Wa dakhaltu fis saf, dan aku pun masuklah ke dalam saf. Mana dia sambung ikut saf lah, saf yang dekatan dengan tempat itu. Setelah kejadian itu, setelah solat itu selesai, falam yunkir dzalika alayya ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengingkari akan perbuatan itu ke atas aku. Mana tidak ada siapa pun menegah, melarang apa-apa, menegur apa-apa, mengingkari perbuatan yang telah aku lakukan itu. Katanya siapa? Abdullah bin Abbas. Maka yang ini yang orang-orang yang tua-tua lah. Ibnu Abbas ni mana yang budak. Maka tidak ada sesiapa pun yang mengingkari perbuatan Ibnu Abbas yang budak ni, yang tidak akil balik lagi ni, lalu depan orang. Maka dengan hadis ininya nak memberitahu, lalu di depan kawasan saf yang di belakang, yakni makmum lah, saf makmum, dengan keldai sekalipun tidak merosakkan solat dan tidak menjadi dosa bagi orang yang lalu itu. Walaupun dilalui dengan keldai sekalipun. Kerana kita akan jumpanya hadis yang mana Nabi SAW memberitahu memutus solat satu orang Muslim itu jika tidak ada di depan dia sebarang sutra
yang lebih kurangnya kadar pemegang pelana unta, iaitu perempuan yang lalu, keldai dan anjing hitam. 3 perkara yang memutuskan solat. Perempuan yang lalu depan orang lelaki, keldai, tak kiralah keldai jantan betina, dan yang ketiga adalah anjing hitam. Memutuskan solat orang yang sedang solat. Jika benda ni lalu di depan. Cuma hadis ni ada penerangan dia lah. Hadis ni riwayat Muslim. Abu Daud dan sebagainya. Hadis ni sahih lah. Tetapi penerangan dia tu insya-Allah lepas ni lah. Cuma saya nak sentuh sini pasal keldai. Maka berdasarkan hadis itu, keldai itu memutuskan solat. Maka kenapa sini keldai tidak memutuskan solat? Tidak. Keldai tidak memutuskan solat. Dilalu depan orang yang sedang solat, keldai itu tidak memutuskan orang yang sedang solat itu. Dan hadis ini juga nak membezakan orang yang solat seorang diri dengan orang yang solat secara berjamaah. Dan nak membezakan imam, imam dan juga makmum. Kalau lintas depan imam, depan tangan imam, maka itu adalah dosa. Manakala lalu lintas belakang imam, tak kiralah saf 1 ke 2 ke 3 ke belakang lagi ke, tidak akan menjadi dosa dan tidak akan membatalkan solat, merosakkan solat, mengurangkan pahala solat sesiapa pun yang di belakang, kerana imam itu sutrah dia. Bila siapa-siapa yang solat sebagai berjemaah, maka sutrah dia adalah imam. Bukan sutrah dia adalah depan dia, tidak. Sutrah dia sebenar kali adalah imam. Maka yang tidak bolehnya lalu lintas imam, lalu lintas depan makmum yang sedang solat secara berjemaah itu tidak mengapa. Dalilnya hadis inilah. Sebab tu Ibnu Abbas kata tidak ada sesiapa pun mengingkari perbuatan ini, kerana perbuatan ini secara umumnya di kalangan sahabat sudah faham benda ini tidak salah. Tak salah. Sebab sahabat-sahabat Nabi, dan ketika ini pun Nabi ada, sekira benda itu salah, satu kesalahan, niscaya tak dan Nabi larang, niscaya sahabat-sahabat sendiri pun larang dah. Dan sahabat-sahabat Nabi yang di belakang Nabi pun tidak melarang, maka begitu juga Nabi SAW pun juga tidak melarang. Maka ini menguatkan lagi bahawasanya lalu depan orang yang sedang solat yang sebagai makmum tidak memutuskan solat orang itu, dan tidak mengapa tidak berdosa bagi orang yang lalu. Orang yang solat pun tidak salah, orang yang lalu pun tidak salah. Jangan pula kita jadi jahil. Ada juga saya pernah berlaku. Ada juga yang jahil. Dia solat makmum. Dia jadi makmum. Dia pula halang orang daripada lalu depan dia. Itu pula jadi jahil lah pula. Ini jahil hadis ni lah. Dia dengar hadis tu, hadis yang pertama tadi. Dia tak dengar hadis ni kali. Ngaji tak habis lagi lah maksudnya kot. Jadi hadis pertama mungkin dia dengar. Okey, kita kena halang. Hadis kedua tu kata halang. Hadis pertama kata dosa. Jadi dengan sebab tu bila orang nak lalu, dia sebagai makmum pun dia halang orang. Ya, dia sekat orang, dia tepis orang, dia tolak orang tu yang nak lalu depan dia. Itu jadi salah pula. Sebab masa ni tidak jadi salah kedua-duanya. Orang yang sedang solat pun tak ada masalah, orang yang sedang lalu pun tidak ada masalah. Tidak ada sebarang dosa, sebarang celaan pada dia pun tidak ada. Dicela dia pun tidak ada, dikata pun tidak. Maka ni nak beritahu perbuatan dia adalah perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang tidak salah. Tidak menjadi kesalahan. Jadi kalau makmum tidak menjadi kesalahan, tetapi kalau imam di depan imam maka jadi kesalahan. Lainlah selepas imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian makmum belakang tu pun solat sunat pula. Solat sunat itu kena halang lah. Kalau yang belakang itu solat sunat, kita nak lalu lintas depan dia tu, kita kena kita tak boleh lalulah depan orang yang sedang solat itu. Dan kalau kita nak lalu juga, orang yang sedang solat itu dibenarkan untuk menepis orang yang sedang nak lalu di depan muka dia itu.
Kalau orang kita dipanggil lalu depan muka. Adab orang Melayu tak baik lalu depan muka orang tua. Tak baik lalu depan muka orang tua. Sebab benda tu kita lalu lintas depan muka orang. Jadi kalau setara tu adab orang Melayu, maka kalau dalam solat inilah adab dia. Mana orang yang sedang solat, jangan kita lalu depan dia. Tak kiralah dia tu budak ke, ataupun dia tu orang tua ke, dan kita pula yang nak lalu lintas depan dia tu, kita sebagai orang tua ke, ataupun kita ni budak ke, tidak dibenarkan kita lalu lintas. Kemudian sini, budak lalu pun tidak ada masalah, keldai lalu pun tidak ada masalah. Budak lalu pun tidak ada masalah, keldai lalu pun tidak ada masalah. Maka sinilah nak ajar setengah-setengah masjid. Setengah-setengah masjid, bisinglah dia kata budak-budak ni orang tengah solat dulu lintas orang solat. Kalau dia sudah belajar hadis ini, sebenarnya kali benda-benda gitu tu dia abaikan. Sebab apa? Budak tidak akan balik lagi lalu depan muka kita, lebih-lebih lagi budak-budak kecil itu yang lalu depan kita, itu hanya perlu dinasihati saja, kita ajar saja ilmu pada dia, jangan lalu di depan kita. Kalau budak-budak kecil itu lagilah tak ada masalah, tapi kalau budak-budak tu yang kita boleh tegur ke apa ke, yang sudah mumayyiz, yang itu kita pandulah dia. Kita bantu dia, kita tunjuk ajar dia secara hikmah lah. Sebab mereka ni masih lagi orang yang baru, masih lagi mentah, masih lagi tidak tahu ilmu. Bila tidak tahu ilmu, jangan diajar ilmu itu dengan kekerasan. Dia lalu depan kita main tampar aja dia tu, itu menjadi satu kesalahan pula. Sehingga kan di kalangan ulama dalam membahaskan hadis ini, kebanyakannya saya tengoknya, mereka membahaskan kalau nak menepis sekalipun, mesti menepis dengan lemah lembut. Tak ada di kalangan ulama dia kata, kalau tengok orang lalu, kamu tampar je. Kamu tumbuk je dia. Kamu terajang je dia. Tak ada orang ajar gitu. Di kalangan ulama dia tidak ajar gitu cara dia. Maka dia akan ajar dengan cara lembut. Kita tepis dia, kita tunjuk isyarat pada dia pun. Tak semestinya dia sentuh kita. Kita bagi isyarat pun dia tak lalu dah depan kita. Kemudian kanak-kanak itu sekiranya lalu tidak merosakkan solat. Ini seperti mana yang keldai ini, keldai pun tidak merosakkan solat. Budak-budak pun tidak merosakkan solat kita. Hanya saja kita perlu tegur-tegur dia, nasihat-nasihat dia yang sesuai dengan umur dia. Kalau kecil lagi, abai terus. Nanti satu masa baru kita ajar dia. Kalau dah besar-besar sikit, dah mumayyiz, dah boleh faham, tunjuk ajar, kita bagi nasihat-nasihat kepada dia. Itu biasa yang kita tunjuk ajar kepada budak-budak sesuai dengan akal fikiran dia. Dia masih lagi mentah, tak tahu apa-apa, jangan kita ajar pada dia ilmu yang tak sesuai untuk dia terima. Dan janganlah pula yang kita ajar tu menyebabkan dia itu menjauhi orang solat. Biarlah budak-budak yang kecil itu mendekati kita sedang solat. Biarkan. Dia nak main kepala kita ke, seperti mana dalam hadis cucu-cucu Nabi pernah juga duduk di atas belakang Nabi ketika Nabi sujud, Nabi tak bergerak sehinggalah mereka terpuas, dah pergi, barulah Nabi SAW bangkit daripada sujud dan sebagainya, seperti mana ada yang diriwayatkan dalam hadis. Dan ada juga yang bayi kecil yang mana kita dah belajar ada hadis sebelum pada ni, Nabi sambil mendukung anak bayi kecil. Dan hadis yang dengan cucu dia Hasan Husin, yang mana Hasan Husin bermain di atas Nabi ketika Nabi sedang solat pun ada. Nabi membiarkan budak-budak bermain dengan kita dalam solat. Mana budak tu sebenarnya kali dia nak merbanja dengan kita, nak tumpukan kasih sayang dengan kita. Jangan pula kita sambut kasih sayang dia itu dengan membuat benda-benda yang menyakiti hati dia, sehingga kan dia pun kemudian kita solat dia tak nak datang dah bila-bila. Dah kita dah buat
dah buat dah secara kekerasan dengan dia, maka hasil dia tidak mendapat hikmah pun hasil teguran kita. Dia tengok kita sedang solat, dia tak nak duduk dekat. Lepas tu kita nak ajar dia nanti besar esok, kita nak ajar dia kena solat. Tapi kita sendiri sebenarnya kali hambat dia, menjauhkan dia daripada solat. Ini bahaya. Lepas tu kalau kita tengok anak-anak kita, anak-anak kecil ke siapa-siapa nak main dengan kita tengah kita sedang solat, kita sambutlah dengan kasih sayang. Mana dia nak ganggu kita pun, biarlah nak ganggu macam mana. Kalau dia bising, kalau kita sebagai parent dia, kita boleh ambil dia. Kita boleh dukung dia ataupun kita tahan dia daripada, kita sekat dia daripada buat bising ke apa. Tapi kalaulah budak-budak kecil ini diasingkan terus sesama dengan budak-budak kecil, maka hasilnya bukan jadi baik. Hasilnya budak-budak kecil semua sekali akan bising, akan bermain satu sama lain. Lepas tu bila bermain akan jadi bergaduh. Bila bergaduh akan menangis. Bila menangis akan bising masjid tu. Maka sebab itulah bila ada anak-anak kecil, parent dia, keluarga dia, ibu, bapa dia, penjaga dia, abang dia ke siapa-siapa, yang menjaga dia itu berada di sebelah dia, bawa dia berada di sebelah dia, dan dia bantu, dia tunjuk ajar dengan perbuatan cara solat. Dan budak itu pun solatlah dengan cara dia. Dia tengok bapa dia tengah solat, maka dia pun ikut. Kalau dia tak nak ikut, tak nak ikut. Kalau dia nak main, dia main. Tapi lama-lama dah kita ada ajar dia sentiasa duduk solat dengan kita lama-lama. Bila dia dah besar, dia pun dah faham. Okey, ginilah solat. Ginilah solat. Tapi kalau kita sebelum pada ni anak nak solat, gigi main jauh dah nak solat ni. Ini salah, kesalahan di kalangan ibu bapa. Bila kita nak solat, kita hambat budak-budak, anak-anak kita, cucu kita daripada mendekati kita. Ini satu kesalahan di kalangan ibu bapa ataupun satu-satu orang. Yang mana marinya budak-budak kecil nak bermain, kita nak solat, tiba-tiba kita hambat, kita menjauhkan mereka itu daripada solat. Padahal bila kita nak solat, yang sepatutnya kita ajaklah mereka mari solat bersama. Kalau dia nak solat di atas riba, kita duduk di sebelah kita, duduklah, tak ada apa. Nak duduk sebelah kita ke apa ke, duduklah macam mana pun. Solatlah ikut dengan cara dia. Dia nak main pun mainlah. Tapi kemudian kita bantulah dia, kita ajar dia kalau nak bising. Kemudian kita bagi untuk dia, kita solat tak boleh bising. Sekali kita pesan, mungkin dia buat balik. Tapi dah benda tu dah kebiasaan. Hari-hari dah buat solat gitu. Lain kali jangan bising. Lain kali jangan bising. Jangan bising. Dan last sekali, dia sudah tertanam dalam fikiran dia, orang sedang solat ni tak boleh bising. Dan dia sudah biasa benda gitu. Ni tidak. Nak time hari raya barulah nak ajak anak pergi masjid ataupun nak pergi solat berjemaah, baru nak mendekatkan anak tu dengan solat. Maka duduk saja duduk dalam surau, musalla ataupun masjid. Tengah nak solat solat hari raya lah biasanya. Maka melaunglah budak tu. Sebab tak pernah pun menghadapi orang ramai. Tak pernah pun menghadapi adanya orang yang selain daripada ayah dia, selain daripada keluarga dia, tak pernah tengok. Dan tak pernah pun dia duduk dalam solat. Maka dia pun rasa membuat sesuatu perkara yang pelik. Dan dia pun faham kalau duduk rumah, kalau orang sedang solat, dia tak boleh duduk dekat. Dia pun nak mainlah, nak jauh-jauh. Maka akan menyusahkan ibu bapa tu sendirilah pula. Jadi sebab itulah hikmah dianya, kita biarkan mereka-mereka budak-budak ini solat bersama dengan kita, dan saf pun ikutlah bersama dengan kita. Sebab tu jadi kesalahannya satu orang dewasa yang tariknya budak-budak yang duduk saf depan pergi duduk saf belakang, semata-mata dia nak duduk depan itu. Itu menjadi kesalahan kerana adanya hadis-hadis yang melarang kita memindahkan tempat duduk orang lain. Bahkan haram. Kita pindahkan orang itu ke belakang, kita duduk situ, haram hukum dia. Dan ini pula dengan saf yang pertama. Sebelum pada ni kita duduk lepak-lepak duduk dekat pintu masjid ataupun duduk isap rokok di luar masjid. Tapi bila masuk dalam masjid tengok budak-budak duduk kat depan tu, kita pula yang tarik, kita nak duduk belakang. Kita pula nak duduk depan. Time orang duduk ramai-ramai nak memenuhkan saf masa awal-awal selepas pada azan tu,
Kita duduk sibuk, duduk di tandas lah, duduk sibuk, duduk isap rokok lah, duduk bual-bual lah di kursi mana-mana ke, kan? Kat luar tu, kat tangga ke mana ke. Ataupun kalau dah masuk pun duduk lepak-lepak, duduk menyandar di belakang ke, di tiang-tiang belakang ke. Tapi tiba-tiba bila nak solat depan, tengok je budak-budak kecil yang solat tengah duduk depan tu, jadi singa kita. Jadi bengis macam singanya kita. Saya pernah tu hadapi. Saya solat itu di mana itu? Saya solat di Perak itu. Tengok muka dia tu tak senyum langsung dengan mukanya nak marahnya. Budak-budak solat belakang. Budak-budak solat belakang. Dianya mari lewat. Saya tengok dia tu mari lewat. Baru je sampai. Tiba-tiba nak suruh duduk belakang. Dia tu mari lewat. Dengan muka bengih gitu. Tak kita peduli apa dia bengih-bengih apa kan. Jadi dia ingat masjid itu bila siapa-siapa duduk di saf depan, maka dialah yang layak. Maka siapa-siapa nak duduk saf depan, dia datang awal lah. Jangan pula kita yang duduk di belakang, kita duduk lewat, kita mari awal dah tapi kita duduk belakang. Tiba-tiba masa nak betulkan saf, duduk saf pertama, kita jealous, kita cemburu, tengok ada budak-budak kat depan, kita tarik. Kononnya atas dasar agama, kita kata tu kat depan mesti kena orang-orang yang besar-besar dah, orang yang tua-tua, budak-budak duduk belakang. Lepas tu nak suruh budak-budak duduk main kat belakang. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang berlaku. Jadi kalau kita tengok pada hadis, hadis bentuk kasih sayangnya dengan budak-budak. Dengan golongan budak-budak ni, Islam menzahirkan kasih sayang. Menzahirkan kasih sayang. Mereka nak duduk sekali dengan kita, nak main-main dengan kita, silakan. Kita tunjuk ajar dia dengan perbuatan. Nabi pun ajar pada sahabat pun dengan perbuatan. Sebab tu Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kamu solat seperti mana kamu lihat aku solat. Maka panduan Nabi ajarnya solat itu dengan tunjuk, dengan perbuatan. Dia menunjukkan perbuatan yang dia buat. Okeylah, habis itu. Hadis yang satu lagi, hadis yang 106. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani fa qabadtu rijlaya fa idza qama basatuhuma wal buyutu yawma idzin laysa fiha masabih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku sedang tidur dia. Pernahnya satu kali itu aku sedang tidur baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina yaday ini mana di depan betul-betulnya di kuasa tengah-tengah itulah. Di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur di tengah-tengah itu. Wa rijlaya fi qiblatihi, dan dua kaki aku duduk di atas kiblat dia. Kiblat sini maknanya tempat sujud Nabi. Mana dua kaki itu berada di kedudukannya tempat yang Nabi akan sujud di situ. Aisyah tidur melentang lah maknanya lebih kurang. Aisyah tidur melentang, Nabi SAW sedang solat. Melentang Nabi sedang solat. Ni. Fa'idha sajada, maka bila Nabi SAW sujud, ghamazani. Ghamazani sini, mana dia mencuit aku. Faqabadatu rijlayya, lalu aku pun menarikkan dua kaki aku. Bila Nabi ghamaz ini mana meraba ataupun mencuit aku, mencuit dengan tangan lah. Faqabadatu rijlayya, maka aku pun tariklah dua kaki aku. Fa idza qama, bila dia berdiri masa solat itu, basatuhuma, aku pun betulkan baliknya kaki aku, kedua kaki aku. Wal buyutu yauma idzin, dan rumah pada ketika itu laisa fiha masabih. Tidak ada di rumah-rumah yang ada di zaman itu tidak adanya pelita. Masa tu tidak ada pelita. Malam ni memang gelap gelita lah. Jadi hadis ini nak memberitahu satu orang perempuan yang solat di depan Nabi. Berada melentang ketika Nabi solat. Sini kita tak perlu tanya siapa yang mula dulu.
Adakah Aisyah yang mula dulu ataupun Nabi? Secara umumnya adalah Nabi SAW sengaja solat situ. Mana? Atau boleh juga dengan maksud Nabi solat, Aisyah betulkan duduk gitu keadaan, melengkang. Jadi dua keadaan yang boleh jadi. Siapa yang start dulu tak penting. Sama ada orang yang solat mulakan dulu, berada di situ, ataupun orang yang sedang tidur itu, sedang melabuh situ, yang mulakan dulu, tak kisah. Benda tu hukum tetap sama. Hukum dia tak berubah. Walaupun siapa yang mulakan. Sama ada Nabi yang solat dulu, Aisyah duduk situ, ataupun Aisyah duduk situ, Nabi datang solat di situ. Tak kira. Yang jadi masalahnya hadis ini, ketika Nabi sedang solat itu, ada seorang perempuan duduk situ. Walaupun isteri dia, tapi isteri dia berada melentang solat dia. Mana di depan Nabi. Dan sini Nabi meneruskan solat dia. Bila Nabi nak sujud, dia akan cuit. Dia akan cuitnya Aisyah. Maka bila dicuitnya Aisyah, dia pun tarik kaki. Bila Nabi naik bangun berdiri, Aisyah pun betulkan kaki dia balik. Kemudian dia ceritalah, masa tu rumah-rumah pun lampu-lampu pun tak ada, sebab itulah kena cuit dulu kan tidak. Aisyah tak perlu kena cuit Nabi. Dia akan tarik je kaki bila Nabi nak sujud. Tapi kerana tak nampak tu, Nabi nak sujud, Nabi cuit, maka dia pun tarik. Gitulah. Mana ada isyarat yang difahami oleh Aisyah dengan Nabi. Dicuitnya Aisyah itu dapat difahami kepada Aisyah bahawasanya kena tarik kaki. Dan masa itu perlu dicuit tu kenapa? Kerana rumah tu, kebiasaan rumah-rumah di Madinah ketika itu tidak ada pelita. Maka berdasarkan hadis ini, tidak membatalkan solat satu orang itu, tidak merosakkan dan tidak memutuskan pahala ataupun mengurangi pahala perbuatan satu orang perempuan yang berada di depan orang yang sedang solat. Cuma sini ulama bahas macam-macam lagi lah dengan hadis yang saya dah bacakan tadi yang tentang memutuskan solat. Itu 3, iaitu perempuan, 1 keldai, 1 lagi anjing hitam. Yang perempuan pula ada taksis dia, yang mana ada hadis lain yang beritahu perempuan yang datang haid. Yang keldai itu pula, keldai itu secara umum gitu. Dan keldai juga termasuk syaitan, yang mana dia nampaknya syaitan, dia akan bunyi keldai itu. Lepas tu anjing hitam itu memang syaitan seperti mana yang disebutkan di dalam hadis. Tapi tak kisahlah itu, yang kita nak sebutkan di sini adalah perempuan yang melentang. Perempuan yang melentang ketika Nabi SAW sedang solat. Perempuan ini bukan orang asing, perempuan ini adalah isteri Nabi SAW sendiri. Maka membatalkan solat ke tidak? Tidak membatalkan solat. Tidak menjadi terbatalnya solat kerana adanya perempuan yang menghadang di depan Nabi. Kemudian satu lagi masalah sini, sekiranya seorang lelaki, suami lah, menyentuh isteri dia ketika di dalam solat, tidak membatalkan solat. Ini mafhum daripada hadis ini, iaitu menyebut ghamazani, menyentuh ataupun meraba aku. Bila diraba, disentuh, situ isyarat adanya penyentuhan kulit ke kulit. Boleh jadi macam-macam dan masa tu dianggapnya menyentuh lah. Menyentuh tanpa berlapik. Dan itu membatalkan wuduk Nabi ke? Tidak. Membatalkan solat Nabi pun tidak. Nabi teruskan solat dia, tu isyarat bahawasanya solat Nabi sah. Dan wuduk Nabi pun masih lagi sah. Maka ini adalah dalil yang kuat, menyentuh perempuan di dalam solat tidak membatalkan wuduk. Tapi sini ditaksiskan hanya perempuan yang perempuan sini maknanya isteri lah. Yang mana isteri sini bila kata isteri, sentuhan isteri dia akan jadi 2 keadaan. Satu menaikkan syahwat, satu lagi tidak menaikkan syahwat.
Kenapa? Karena seorang isteri itu dia tidak menjadi orang asing, sudah menjadi kebiasaan duduk di sebelah dia. Manakala perempuan yang bukan isteri dan juga bukannya mahram, mana orang ajnabi lah, perempuan ajnabi, maka sentuhan dia akan mendatangkan syahwat. Ke mana pun dia akan datangnya syahwat. Dia akan jadi datangnya syahwat kerana sentuhan itu bukan daripada isteri kita. Itu adalah sentuhan yang daripada yang bukan isteri. Maka kalau yang selain pada isteri terus batal solat dia, batal wuduk dia. Tetapi kalau isteri tidak membatalkan wuduk dia. Tidak membatalkan wuduk dia kerana kebiasaan perempuan, kita sedang solat, Nabi sedang solat. Maksud apa bila Nabi sedang solat, kalau menyentuh pun, menyentuh sebab apa sini? Menyentuh supaya tariknya kaki. Maka situ menyentuh untuk bersentuh dengan Aisyah ke? Tak. Maka sini menyentuh bukan syahwat, menyentuh sebagai isyarat saja supaya nak gerak. Kan? Contohnya, kita satu orang suami suap isteri dia. Suap isteri dia, tersentuh. Terpegang tangan ke apa ke. Kadang-kadang naik syahwat, tapi kebiasaannya tidak syahwat lah. Sebab itu hanya pegang untuk memberi makan. Untuk memberi makan, itu sentuhan biasa. Nah, sentuh beri barang ke apa ke, itu sentuhan biasa. Maka kalau isteri, dia ada dua keadaan. Ada syahwat, ada tak ada syahwat. Tetapi kalau yang bukan isteri, ajnabi yang bukan isteri, maka itu sudah tentu akan mendatangkan syahwat. Tak ada syahwat pun akan mendatangkan syahwat dengan sentuhan perempuan itu. Maka itu membatalkan solat, membatalkan wuduk itu. Membatalkan wuduk orang itu. Jadi kita letak situlah dulunya. Ada pembahasan lain lagi sebenarnya kali. Selain pada isteri pun ada yang tidak batal wuduk apa semua sekalipun. Ada juga keadaan yang berlaku, tetapi kita ambil kepada lahiriah pembincangan yang mana perempuan dengan lelaki bila bersentuhan membatal wuduk. Cuma dalam keadaan isteri berbeza, bila keadaan isteri itu berbeza, contohnya keadaan ketika solat. Membatalkan wuduk? Tidak. Seperti mana dalam hadis ada beritahu sebelum Nabi SAW solat, Nabi pernah ciumnya Aisyah. Jadi ciuman Aisyah itu membatalkan wuduk ke tidak? Tidak. Sebab Nabi SAW selepas daripada itu terus dia solat. Maka di kalangan ulama dia ada buat syarat-syarat dia lagi lah. Antara syarat macam-macam lah. Ada syarat kalau baru kahwin, tak kira lah cium yang macam mana sekalipun tetap batal wuduk. Tetap batal wuduk. Tapi kalau orang yang dah lama kahwin, tak apa. Itu ada bahas di dalam kitab fiqh dan yang dalam kitab fiqh itu tak perlu dibahaskan di sinilah. Cuma saya ambil pada umum seperti mana hadis ini, mana yang sesuai sini nak beritahu sentuhan dengan perempuan yang isteri kita itu membatalkan wuduk? Tidak. Tidak membatalkan wuduk kita. Hanya saja membatalkan wuduk ketika dalam solat itu kita naik syahwat, kita sentuh isteri kita. Maka itu batal wuduk. Contoh kita tengah solat bersama, tapi kita solat tu kita naik syahwat dengan isteri kita. Kemudian kita nak sujud tu kita main raba-raba dia ke apa ke, maka itu membatalkan wuduk kita, membatalkan solat. Itu memang. Manakala keadaan yang satu lagi, contoh yang seperti mana Nabi, kita sedang solat, isteri kita duduk depan, kita pun nak sentuh isteri kita tu kerana ada isyarat kepada keperluan kita nak sujud kerana ada kaki dia di situ, itu membatalkan wuduk? Tidak. Membatalkan solat pun tidak. Tapi satu lagi contoh yang lain, saya dah beritahu tadi contoh, yang mana contoh yang satu lagi, isteri dia duduk sebelah juga, tapi dia naik syahwat. Naik syahwat macam mana? Bila dia tengah solat tu, dia nak raba juga isteri dia. Nak pegang juga isteri dia ketika dalam solat. Maka sentuhan yang adanya perasaan syahwat itu, maka membatalkan wuduk dia dan membatalkan solat si suami itu. Maka kesimpulannya, ada sini saya nak bahaskan tentang khilaf ulama. Khilaf ulama tentang perempuan, keldai dan anjing hitam adakah memutuskan solat ataupun tidak. Pendapat jumhur ulama mengatakan tidak batal solat dan tidak rosaknya solat itu. Tidak rosaknya solat itu maksudnya tidak batal lah. Sekiranya dilintasi oleh perempuan ataupun keldai ataupun anjing hitam. Dan ulama jumhur ulama ini mentakwilkan makna memutuskan solat itu dengan makna mengurangkan tumpuan hati dengan solat.
Tumpuan mengurangkan tumpuan hati kita dengan solat. Contohnya perempuan lalu depan kita. Maka tumpuan kita tu akan jadi tengoknya perempuan itu menyebabkan hilangnya tumpuan solat. Begitu juga perempuan dilintasi oleh lelaki, maka dapat, tapi itu tak ada dalam hadis lah. Mana kalau kita ambil kepada terbalik, mana memberi kerosakan hati, mana masa tu dapat hati kita terpesong memikirkan benda lain. Tengok perempuan ataupun keldai ataupun anjing hitam. Jadi sini kekurangan bentuk hati kita tu terpesong dengan melihat benda-benda itu. Manakala segelintir ulama mengatakan tidak ini antara riwayatnya Imam Ahmad yang berkata anjing hitam saja. Kalau perempuan tidak membatalkan solat, kalau keldai tidak membatalkan solat. Sehingga kan Imam Ahmad berkata, kalau perempuan dengan keldai, kalau aku nak kata benda tu salah, hati aku rasa tak sedap. Katanya Imam Ahmad. Aku rasa tak sedap kalau nak kata perempuan itu membatalkan solat, memutuskan solat. Ataupun keldai memutuskan solat. Kenapa? Adanya hadis Aisyah yang kita dah sebut tadi. Hadis Aisyah yang mana Aisyah duduk di depan Nabi. Lepas tu hadis yang pasal keldai yang cerita Ibnu Abbas tu. Maka katanya Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau nak kata pasal keldai dengan perempuan, hati tak sedap. Tapi kalau anjing, tak ada pun hadis-hadis yang memberi sokongan, memberi keringanan, rukhsah bagi anjing hitam. Maka dikhususkan anjing saja. Satu riwayat daripada pendapatnya Imam Ahmad mengatakan anjing hitam saja terkecuali. Kemudian dalam riwayat yang lain daripada Imam Ahmad mengatakan semua sekali itu memutuskan solat. Semua itu sekali memutuskan solat. Tak kiralah perempuan, tak kiralah keldai, tak kiralah ataupun anjing. Memutuskan solat. Tetapi pendapat jumhur mengatakan tidak memutuskan solat, hanya saja memutuskan tumpuan kita dengan solat. Tumpuan hati kita dengan solat itu jadi terputus bila adanya laluan, lebih-lebih lagi yang lalu lintas itu adalah perempuan, ataupun lalu lintas itu keldai, atau lalu lintas itu anjing. Cuma benda ni akan jadi golongan perempuan tu, jadi kadang-kadang ada juga perempuan yang membangkang, di zaman Nabi pun ada. Kamu mensamakan kami perempuan ni dengan keldai, kamu mensamakan kami ini dengan anjing, kan? Ada juga pembahasan gitulah. Tapi sini pendapat jumhur mengatakan tidak batal lah. Perempuan tidak membatalkan solat, memutuskan solat orang itu, membatalkan solat orang itu, ataupun mengurangkan pahala pun tidak. Keldai pun sama. Tetapi anjing hitam situ adanya dua khilaf. Ada yang kata anjing hitam sahaja. Kenapa anjing hitam tu syaitan? Sampai sini saja dulu pengajian kita untuk kali ini. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.